Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita bersambung dalam mengapa kita harus bertutur dalam bahasa roh. Ya. Kita sudah buat yang pertama, iaitu bukti awal Roh Kudus bila kita menerimanya. Nombor 2, hari ini kita belajar bahawa ia adalah kehendak Tuhan untuk kita untuk bertutur dalam bahasa roh. Dalam 1 Korintius babak 14 ayat 5, Paulus berkata kepada jemaat-jemaat, alangkah baiknya jika kamu semua, jemaah-jemaah, dapat bercakap dalam bahasa-bahasa yang ajaib. Tetapi lebih baik lagi jika kamu semua dapat menyampaikan perkabaran daripada Allah. Orang yang dapat mengkabarkan berita daripada Allah lebih berguna daripada orang yang bercakap dalam bahasa-bahasa yang ajaib, kecuali ada antara jemaat yang dapat menjelaskan supaya jemaat dapat dikuatkan. Ya. Kita boleh bercakap dalam bahasa roh. Ya. So kita juga boleh bertanya kepada berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh menerangkan apa bahasa roh ini untuk menggalakkan orang lain. Tapi kita tahu Paulus dia bercakap, alangkah baiknya kalau kamu boleh bercakap dalam bahasa-bahasa ajaib. Dalam 1 Korintius babak 14 ayat 18 dia bersambung. Aku, iaitu aku Paulus, bersyukur kepada Allah kerana Paulus, iaitu aku, lebih sering bercakap dalam pelbagai bahasa yang ajaib daripada kamu semua. Ya. Ini bermakna dia bersyukur kepada Tuhan kerana dia boleh berhubung dengan Tuhannya. Ya, dalam bertutur dalam bahasa yang ajaib. Ya, kerana bila kita bertutur dalam bahasa ajaib, ia mengkuatkan kita tentang pribadi kita sendiri dengan apa yang kita tahu mengenai Tuhan. Itulah Paulus berkata dia berterima kasih kepada Tuhan. Kerana apa? Ada tiga isinya. Dia berkata, saya berterima kasih kepada Tuhan kerana keupayaan aku untuk bertutur dalam bahasa roh. Kerana ini adalah bahasa yang diberi oleh Tuhan. Kerana ini adalah bahasa yang diberi oleh roh Tuhan. Ya, dan saya, iaitu Paulus, boleh bertutur dengan Tuhan dengan sangat intimate, sangat rahsia. Ya, sungguh baiknya, iaitu keupayaan ini sungguh baik. Yang kedua, Paulus berkata, keupayaan yang istimewa ini kerana saya boleh bertutur dalam bahasa roh. Kerana Paulus berkata dalam 1 Korintius babak 14 ayat 2, dia berkata, orang yang bertutur dalam bahasa yang ajaib tidak bercakap dengan manusia, tetapi mereka bercakap dengan Allah. Ini sungguh menakjubkan dan istimewa kerana kita bukan bercakap dengan manusia. Kita bercakap dengan Allah kita. Dan tidak seorang pun dapat memahami apa yang dikatakan oleh mereka yang bercakap dalam bahasa roh. Kerana roh Allah menyebabkan mereka berkata-kata tentang hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah. Itulah kita
berkata ini istimewa. Apa yang kita katakan dalam bahasa roh diberi oleh Tuhan. Dan kita bercakap dalam bahasa roh dengan Tuhan. Sungguh baiknya. Ya. Nombor 3 adalah sedia ada. Bila Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus dan kita menerima bahasa roh dalam hidup kita, kita sedia ada bahasa roh ini di dalam hati kita. Dan kita bila-bila masa di mana-mana dalam apa-apa keadaan kita boleh bertutur dengan Tuhan. Ya. Kita boleh berdoa, kita boleh menyanyi, kita boleh bersyukur, kita boleh puji Allah dalam bahasa roh. Dan minda kita ni tidak dipengaruhi oleh bahasa roh. Ya. Dalam 1 Korintus babak 14 ayat 14 berkata, Paulus berkata, jika aku berdoa dalam bahasa roh yang ajaib, roh aku memang berdoa. Tetapi fikiran aku tidak terlibat. Ini sangat penting. Fikiran aku tidak terlibat. Ya. Tetapi rohani aku terlibat dalam doa ini kerana aku berdoa dalam roh. Ya. Dan kita boleh dikabarkan dengan ayat-ayat Tuhan dan kita disegarkan kerana kita berbahasa dalam roh. Dan ini kita tahu keupayaan, keistimewaannya dan kita sedia boleh bertutur. Ini adalah kehendak Tuhan untuk kita bila kita menerima penyelamatan ini. Dan ini adalah bukti yang kukuh bahawa kita boleh bertutur dalam bahasa roh dan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Sekian. Terima kasih. Shalom.